Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Jangan sesekali menjadikan media kambing hitam. Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang perlu meletakkan jawatan dan tidak menyalahkan pihak media berikutan kontroversi yang timbul ekoran sidang medianya pada 5 Januari lalu, kata tokoh wartawan Tan Sri Johan Jaafar. Johan yang juga bekas pengerusi panel penasihat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkata menyalahkan media adalah tidak wajar. Saya kesal dengan tindakan Abu Zahar Ujang yang menyalahkan media atas kerosakannya sendiri semasa sidang media pada 5 Januari lalu, di mana hanya dia perlu dipersalahkan atas musibah yang diciptanya. Menyalahkan media atas kegagalannya sendiri adalah tidak bertanggungjawab dan tidak wajar dilakukan, kata Johan seperti dipetik The Star. Johan juga berkata beliau menganggap Abu Zahar bertanggungjawab secara peribadi untuk kejatuhan selanjutnya akibat sidang medianya baru-baru ini. Dengan itu, beliau juga harus dengan hormat meletakkan jawatannya serta-merta seperti yang dituntut oleh banyak pihak. Kami media dan rakyat mengharapkan tiada yang kurang daripada tahap accountability tertinggi di pihaknya. Saya sendiri tertanya-tanya jika dia juga menyalahkan media kerana ahli lembaganya sendiri telah menjauhkan diri daripada kenyataannya. Katanya, Johan menambah sidang media pada Selasa 11 Januari adalah tidak perlu dan telah menimbulkan lebih banyak keraguan dan persoalan di kalangan orang ramai. Selasa lalu, Abu Zahar menyalahkan media di atas kontroversi yang berbangkit daripada sidang medianya pada 5 Januari lalu. Pada sidang media itu, beliau mengumumkan Azam Baki tidak melakukan apa-apa kesalahan berhubung pemilikan saham di atas namanya pada 2015. Beliau juga mendakwa media tidak melaporkan sepenuhnya sidang media tersebut sehingga menimbulkan persepsi tidak tepat orang awam. Dalam sidang khas di Ibu Pejabat SPRM pada 11 Januari, Abu Zahar berkata sekiranya kenyataan media 5 Januari lalu, saya telah menampilkan fahaman yang tidak dihasratkan seperti yang dinyatakan di atas sehingga ke tahap ianya menjatuhkan nama baik SPRM secara keseluruhannya yang mana sememangnya tidak dihasratkan. Saya serahkan kepada budi bicara mutlak kerajaan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang Di-Pertuan Agong untuk menentukan kedudukan saya sebagai pengerusi LPPR yang mana adalah satu amanah kepada saya yang telah saya laksanakan setakat ini tanpa mengambil pihak. Saya semestinya akan akur dengan keputusan itu. Menarik untuk kita kenali siapa Abu Zahar Ujang. Beliau adalah seorang ahli politik daripada Parti UMNO. Antara jawatan yang telah beliau pegang sebelum ini ialah yang di-Pertua Dewan Negara dari tahun 2010 hingga 2016, ahli Parlimen UMNO Kuala Pilah dari tahun 1965 hingga 1999, ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Pilah dari tahun 1986 hingga 1995, bekas Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak. Mungkin hanya kebetulan, tapi ia tetap memberi gambaran buruk kepada parti itu yang kini diserubungi pelbagai kontroversi pecah amanah, korupsi dan penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Kenyataan beliau tidak banyak bezanya dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mengecam media kerana mendedahkan kemelut yang berlaku di SPRM. Mutakhir ini kita menyaksikan bagaimana peranan media dalam menyebarkan berita salah laku seseorang sebelum ia dibawa kepada penentuan Badan Kehakiman. Katanya dalam tulisannya yang bertajuk Apabila Media Menjadi Hakim yang diterbitkan Harakah Daily pada 9 Januari 2022. Menurut beliau, sangatlah malang bagi negara dan masyarakat yang memberikan kebebasan kepada media sehingga ia boleh menjatuhkan hukuman mendahului keputusan oleh Badan Kehakiman yang berwibawa. Katanya lagi lebih malang lagi jika masyarakat yang tenggelam dalam kejahilan terdedah kepada tindakan menjatuhkan hukuman terhadap seseorang. Beliau menyandarkan kepada hujahnya kepada surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seseorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah dahulu untuk menentukan kebenarannya supaya kalian tidak menimpakan sesuatu kaum dengan musibah akibat kejahilan kalian mengenainya sehingga menyebabkan kalian menyesali apa yang kalian telah lakukan.
Jika Abu Zahar mendakwa media salah lapor, Hadi lebih dahsyat kerana telah menyiratkan pengamal media sebagai golongan yang fasik, sesat, menyesatkan, tidak berpandukan hidayah dan tiada ilmu. Begitulah hasilnya tuan-tuan apabila ahli politik yang berfikiran singkat bercakap. Sedangkan 6 anggota LPPR yang terdiri daripada Tan Sri Ismail Omar, Datuk Seri Azman Ujang, Datuk Seri Akbar Sata, Datuk Hamzah Kasim, Datuk David Chua Kok Ti dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof berkata pandangan Abu Zahar adalah pandangan peribadi. 6 anggota LPPR tersebut tidak mengutip berita dari longkang sebelum mengeluarkan kenyataan mereka. Adakah mereka juga tergolong sebagai fasik kerana mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan pendapat Abu Zahar? Kemelut yang melanda SPRM tiada kena-mengena, tiada kaitan dengan media barat yang sekular kerana media berpandukan kepada etika pelaporan yang benar berdasarkan kepada yang dilihat dan didengar. Justru Jom Channel bersetuju dengan pandangan tokoh media Johan Jaafar bahawa Abu Zahar wajar meletakkan jawatan kerana beliau sudah hilang kredibiliti sebagai pengerusi LPPR. Terkini difahamkan Azam dikehendaki hadir di hadapan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai agensi-agensi PSC di bawah Jabatan Perdana Menteri 19 Januari ini. Di sana nanti beliau boleh memperkatakan apa sahaja yang beliau ingin katakan. Bagi Presiden PAS, Jom Channel harap beliau memikirkan semula implikasi ayat yang digunakan untuk mengugut media yang berbunyi. Adakah kita mahu menjadi rosak di dunia atau dihumban ke neraka di akhirat seperti mana mereka yang sesat fikirannya? Rakyat yang mengikuti kes ini dengan teliti tentu boleh menjawab siapa sebenarnya yang sesat fikirannya dan tidak bersandarkan kepada fakta. Jangan perbodohkan rakyat di zaman maklumat. Di hujung jari, media adalah suara rakyat. Tanpanya, negara boleh jadi anarki. Perlu diingat, rakyat sentiasa memerhati